Halo kamu orang, kembali lagi di sini bersama dengan saya Nera Kikiba di jam yang seterusnya. Hari ini bersama dengan Dr. Nur Farhana dan juga kita ada Roland di sini. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang bersama dengan Nera. Dan untuk makluman kamu orang kan, International Day of Families ini disambut untuk membawa orang ramai untuk kasih share, kasih promote ini kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan keluarga kepada masyarakat. Dan satu isu yang kita boleh kaitkan dengan keluarga adalah pasal isu kesihatan mental remaja. Mesti ramai yang tertanya-tanyakan kenapa remaja, di mana kanak-kanak yang membesar menjadi remaja ini selalunya dorang akan ada menghadapi banyak cabaran, terutamanya berkaitan dengan kesihatan mental. Contoh masalah percintaan, macam kita budak-budak dulu tuh, masalah sama kawan lah, masalah keuangan dan macam-macam lagi. Dan Nera mau tanya, kamu orang semua mungkin ada yang masih kurang lagi pengetahuan tentang ini. Jadi adakah kamu orang ambil peduli, dia bilang tuh kan. Okey, pada masa sekarang ini masih ramai yang tidak bercakap ataupun berbincang pasal kesihatan mental, dan mungkin ada yang tidak tahu lah apa itu kesihatan mental ataupun salah tafsir apa itu kesihatan mental yang sebenarnya. Ada juga orang yang fikir kesihatan mental itu adalah sakit mental ataupun orang bilang gila kan. Jadi mungkin Dr. Farhana bolehkah kasih share secara ringkas lah apa sebenarnya itu kesihatan mental? Okay. Jadi kesihatan mental ni saya bincangkan secara ringkas lah kan. Okay. Memang orang umumnya cakap tentang gila, mental, tapi sebenarnya skop dia sangat-sangat meluas. Tapi kalau saya mau ringkaskan, kita boleh anggap dia sebagai kesihatan dari aspek emosi. Biasanya emosi lah, emosi perasaan. Selain daripada itu juga pemikiran dan juga tingkah laku. Kalau orang cakap gila, gila ni kita sinonimkan dengan mungkin hilang kewarasan lah. Jadi itu adalah hanya salah satu aspek saja. Sebenarnya banyak lagi aspek kesihatan mental yang tidak melibatkan hilangnya kewarasan tu. Jadi pengalaman emosi itulah saya tekankan di situlah sebenarnya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman ataupun experience Dr. Farhana, kan apakah situasi isu kesihatan mental yang biasanya lah terjadi di dalam keluarga? Kesihatan mental ni dia tidak mengira umur sebenarnya. Jadi kalau kita cakap dalam konteks keluarga dan dalam pengalaman saya juga lah, lebih kepada mungkin yang kerap kita dengar lah, yang lebih popular sekarang ni adalah tentang anxiety ataupun keresahan, kebimbangan. Dan kita bercakap tentang yang melebih-lebih lah, yang extra, eksesif. Bukan yang sekadar harian biasa, tapi ini sehingga mempengaruhi diorang punya kefungsian. Macam tidak lagi boleh keluar, bimbang dan risau sehingga tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul, tidak boleh berfungsi seperti biasa lah kita cakap. Ataupun satu lagi adalah kemurungan ataupun depression. Ini kesedihan yang eksesif, hopelessness, rasa tidak, hilang minat, hilang keseronokan hidup macam tu. Itu yang umum sekarang lah, yang lately ni. Ya, dan saya perasan juga yang macam yang doktor kongsikan tu, kan media sosial sekarang ini makin ramai orang gunakan. Jadi kita nampak orang akan share, especially orang-orang muda, pasal kongsikan pasal anxiety dan sebagainya. Dan memang ramai lagi yang belum tahu dan faham tentang perkara ini. Jadi mungkin ada yang tidak tahu pasal ini benda ataupun situasi adalah sebenarnya isu kesihatan mental. Boleh Dr. Farhana kasih share apa tanda-tanda awal macam mana kita kenal pasti isu kesihatan mental dalam kalangan anak-anak ataupun family? Okay. Jadi kalau saya bercakap tentang kesihatan mental ni kan, selalu saya cuba samakan dia dengan kesihatan fizikal. Okay. Jadi kita melihat dia daripada secara keseluruhan, bukannya sekadar macam bila sudah sakit, bila sudah ada masalah baru kita fikirkan dia, baru kita aware, baru kita alert. Jadi tanda-tanda awal, yang ini dia tricky sikit sebab tanda-tanda awal ni saya mau jelaskan di sini bukan bererti dia ada masalah, tetapi di situ kita sudah mula dalam konteks keluarga, kita sudah mula ambil kisah, ambil tahu. Jadi contohlah, ringkas lah kan, contoh yang kecil, contohnya macam ada perubahan-perubahan kecil dalam keluarga. Kalau kita cakap konteks anak-anak, contohnya kalau dia sebelum ni ceria, banyak bercakap, tapi dia mula jadi pendiam. Ada perubahan kecil macam tu. Ataupun sebelum dia seronok pergi sekolah, dia mahu pergi sekolah, tidak ada masalah pergi sekolah. Tiba-tiba dia ada macam dia lihat mau pergi sekolah. Kita mula masa tu saya cakap belum lagi kesihatan mental ada masalah, belum lagi ada masalah, tetapi kita mula alert. Ataupun mungkin dari segi dia punya
hobi. Kalau sebelum ni dia seronok ada hobi, dia buat keluar rumah ke, dia bermain ke, lepas tu tiba-tiba dia rasa macam kurang sudah bermain dengan benda tu, kita sudah mula ambil tahu, ambil kisah. Belum lagi saja, itu bukan bermaksud ada masalah kesihatan mental, tetapi tanda awal yang banyak dikongsikan di luar sana tentang contohnya masalah tidur ataupun tidak sedar keluar, jadi betul-betul secara drastik moody. Yang itu lebih kepada tanda-tanda yang mungkin di peringkat moderate lah. Masa tu kita rasa mungkin kita sudah perlu perkhidmatan profesional. Okay, tapi kalau tanda-tanda awal macam saya cakap tadi lah, perubahan-perubahan pada tingkah laku anak-anak kita dan ahli keluarga kita, itu kita sudah mula alert lah. Yang mula-mula dari aktif, buat rutin seperti biasa. Begitu. Jadi sebagai parents ni kan, kita lah orang yang paling, orang bilang close, rapat dengan kita punya ahli family kita sendiri, dan kita ada tanggungjawab untuk, orang bilang, tolong kita punya family, kita punya anak-anak yang kalau ada anak itu kan yang mengalami masalah isu kesihatan mental. Dan salah satu cara untuk tahu keadaan anak kita sama ada orang dalam keadaan yang bagus ataupun okey adalah dengan orang bilang kita bercakap bahkan sama orang ini. Dan sejauh manakah kepentingan untuk kita sebagai parents untuk selalu kita communicate dan berbual dengan kita punya anak-anak ini, doktor? Dalam bekerja dengan family, dengan keluarga ni kan, saya tidak dapat lagi mahu macam menekankan dengan lebih tekan lagi pentingnya komunikasi ini. Okay? Walaupun sebenarnya orang cakap, memanglah kami berkomunikasi, kami bercakap, kami sentiasa bercakap. Tetapi konteks kita bercakap tu, adakah kita memberi ruang untuk berkomunikasi secara dua hala? Kan? So biasalah kalau orang cakap, "Hi, how are you?" Okay. Okay, itu dia punya ni kan, itu macam standard saja. Tapi kita mahu dalam konteks keluarga, kita mahu duduk yang betul-betul, okay, saya betul-betul mahu tahu what is going on, apa yang tengah berlaku dalam hidup dia, apa yang dia rasa sekarang, macam mana emosi dia. Sangat-sangat penting lah benda ni. Dan perlu pada saya perlu dinormalisasikan, macam biasakanlah dalam budaya keluarga tu. Ya, betul. Dan paling penting kalau anak-anak kecil yang masih lagi muda, baru berapa umur tu yang perlu orang bilang kita praktiskan dari awal kan? Ya, kita biasakan dari kecil dan kita teruskan. Apa yang saya lihat dalam keluarga ni, biasanya dari kecil tu boleh sebab parents tahu kita bermain, dia mahu main, kita duduk sama-sama bermain. Tetapi bila dia meningkat usia, especially mendekati umur remaja, parents mula, saya tidak tahu sudah macam mana mau berkomunikasi sebab dia tidak berminat sudah. So parents pun perlu buat adaptasi dengan pelbagai peringkat umur anak tu. Okey. Jadi anak-anak membesar ni lain-lain orang punya perangai kan. Jadi parents, saya pun sebagai parents juga, anak pun semakin lama membesar. Jadi di sana pun kita kena adapt slowly. Betul, kan. Dan setiap anak tu pun berbeza kan. Betul. Karakter dia berbeza. So kadang-kadang parents cakap, sama saja anak saya, semua saya layan, saya berkomunikasi. Tapi di situlah maksudnya di situlah isu dia is, betul parents cuba buat yang sama, tapi sebenarnya anak tu berbeza. Jadi kita cubalah ada hubungan individual bersama setiap orang anak tu. Okey. Dan saya harap kepada pendengar di luar sana pun dapat sedikit info daripada perkongsian Dr. Farhana. Dan ingin saya tanya juga kepada kita punya belia pada hari ini, Roland. Adakah Roland setuju ibu bapa ini perlu selalu bercakap sama anak-anak untuk mengetahui keadaan kesihatan mental anak-anak diorang? Apa pendapat Roland? Ya, saya setuju. Ibu bapa perlu bercakap dengan anak-anak mengenai keadaan kesihatan mental mereka, kerana ibu bapa adalah sistem sokongan yang paling dekat dengan anak-anak kita kan. So tidak kira apa masalah yang anak-anak hadapi, selalunya ibu bapa adalah tempat mengadu untuk anak-anak. So apa-apa masalah yang anak-anak kita hadapi kan, biasanya memang ibu bapa lah tempat pertama yang kita akan pergi untuk meluahkan perasaan. So pengaruh ibu bapa adalah sangat besar untuk anak-anak. So apa saja yang ibu bapa lakukan atau cakap, ianya akan tersimpan dan diingati dalam hati dan fikiran anak-anak. Hal tersebut berkaitanlah dengan isu kesihatan mental yang kita bincangkan sekarang, di mana apabila ibu bapa biasakan diri mereka untuk bercakap atau bertanya mengenai kesihatan mental anak mereka akan memupuk satu perasaan dan persepsi di mana kesihatan mental adalah isu yang normal untuk dibicarakan. So sekiranya si anak menghadapi cabaran dalam kesihatan mental di masa akan datang, so instead of feeling kenapa saya boleh rasa tertekan seperti ini, mungkin saya mempunyai masalah dalaman, ini adalah hal yang memalukan, so saya tidak perlulah share sama orang lain tentang masalah yang saya hadapi. So
anak itu pun akan end up tidak akan share dia punya perasaan kepada orang lain. Itu akan affect lah dia punya feeling, akan jadi lebih teruk lagi lah kan. Yeah. So yalah, instead of feeling that way, bila ibu bapa sudah mula berbincang tentang isu kesihatan mental dengan anak-anak mereka, so mereka pun akan dapat memupuk itu perasaan lah. Mereka akan percaya di mana bila mereka merasa resah menghadapi cabaran dalam isu kesihatan mental, mereka akan semakin beranilah untuk meluahkan perasaan mereka kepada orang yang mereka percaya lah. Ya, dan adalah okey untuk mereka mencapai kepada orang yang mereka percaya untuk mereka meluahkan, mendapatkan sokongan emosi lah daripada masalah yang dorang hadapi lah. Ya, betul yang orang ada sebut tadi, parents, dorang rasa percaya dengan parents, at the same time dorang rasa selamat bila kongsikan dorang punya masalah bersama dengan parents dorang kan. So kadang-kadang mungkin sebagai anak ni pun kita pun pernah rasa macam mau kasih sama tidak, kalau kan Asia kena bising, kena cuci telinga lagi. Begitu kan. Ya, jadi saya harap kepada pendengar di luar sana pun dapat mungkin ada terbuka fikiran kah, ada banyak info yang sebenarnya dorang akan kongsikan seketika nanti, dan kita akan bercerita juga pasal bagaimana komunikasi yang tidak berkesan akan mempengaruhi kesihatan mental keluarga. Kita berseketika Kopi FM, kita juga begini. Hai kamu orang, kembali lagi di sini bersama dengan saya Nera, dan hari ini kita ada Dr. Nur Farhana Ardila binti Aftar, psikologi klinikal dan Rolande Sonam. Beliau adalah wakil belia dari Pusat Belia Youth Prep Alam Mesra. Hari ini topik kita yang sangat menarik berkenaan tentang kesejahteraan minda keluarga. Apakah kamu peduli? Dan kita sudah mendengar perkongsian daripada kita punya tetamu berkenaan tentang definisi dan isu kesihatan mental dalam kalangan keluarga dan komunikasi berkesan tunjang keluarga harmoni dan sejahtera. Dan sekarang ini berkenaan tentang bagaimana komunikasi yang tidak berkesan akan mempengaruhi kesihatan mental keluarga, di mana sebagai parents ini kan kadang-kadang kita tiada ataupun kurang masa untuk dengar masalah anak-anak kita. Jadi apakah yang mungkin terjadi kalau kita sebagai parents tidak atau kurang bertanyaan kepada anak-anak ini, Dr. Farhana? Kalau selalunya cakap komunikasi adalah kita bercakap. Jadi selain daripada masa ataupun cakap kesibukan harian tu parents kurang bertanya ataupun tidak bertanya, selain daripada itu parents juga ada yang bagi tahu mereka tidak bertanya ataupun kurang bertanya tentang, especially tentang kesihatan mental, sebab mereka tidak tahu macam mana ataupun mereka rasa lebih selamat cakap, kalau dorang ada masalah dorang bagi tahu juga saya tunggu saja dorang bagi tahu. Tapi di sini saya mau bagi tahu, saya mau jelaskan bahawa bila kita tidak bertanya ataupun kita kurang bertanya, itu adalah satu bentuk komunikasi. Dia menghantar signal kepada anak-anak tentang isu ni. So sama ada kalau saya cakap, parents cakap saya sibuk tidak sempat, walaupun parents sebenarnya tidak sempat, tetapi signal yang anak tu terima adalah benda lain lebih penting daripada saya, ataupun dia sibuk sangat dengan benda-benda yang penting. Jadi anak mendapat signal, saya ada masalah ni, tetapi sebab ibu bapa saya sangat sibuk, saya perlu simpan benda ni supaya saya tidak menyusahkan dia, supaya saya tidak membebankan dia. Ataupun parents cakap, saya anggap dia okey sahaja sehingga dia bagi tahu saya. Jadi anak mendapat signal, saya sepatutnya okey sehingga saya tidak okey, baru saya bagi tahu parent. Tapi itu bererti saya ada pressure untuk make sure saya ni sentiasa okey. Jadi no communication, lack of communication, bukan communication lah, peluang untuk ada ruangan berbual tu adalah menghantar signal sebenarnya. Itu satu bentuk komunikasi on its own. Begitu pula kan. Jadi apa pula pendapat Roland? Apa kesan yang akan terjadi lah kalau parents ini kurang tanya-tanya tentang keadaan anak-anak diorang? Pada pendapat saya, komunikasi dalam keluarga adalah satu komponen yang pentinglah untuk membantu hubungan yang baik sesama keluarga, dan sebuah komunikasi yang berkesan akan membentuk kepercayaan dalam kalangan keluarga lah. So sekiranya ibu bapa kurang berkomunikasi dalam bertanya keadaan kesihatan mental anak-anak tidak dapat membentuk satu kepercayaan di mana kesihatan mental adalah satu komponen yang penting untuk dijaga dalam kehidupan. So secara peribadi, saya sendiri tidak membesar dalam suasana kehidupan di mana topik kesihatan mental adalah satu topik yang biasanya dibicarakan lah. Dan seperti yang kita tahu, hal tersebut memang biasanya terjadilah di generasi yang dulu. So
saya lahir di tahun 90-an, kalau kamu tanya generasi yang mana. Sama lah kita. Tapi sebenarnya tidak kira lah generasi yang dulu atau generasi yang sekarang. Memang terdapat segelintir masyarakat di luar sana yang masih belum terbuka bahkan untuk bercakap mengenai kesihatan mental. So keadaan tersebut, bila saya membesar dalam suasana kehidupan begitu, so saya pun membesar dengan perasaan yang takut untuk meluahkan saya punya perasaan kepada orang-orang di luar sana lah, sebab saya takut tanggapan orang terhadap diri saya. Adakah orang akan cakap diri saya lemah bila saya meluahkan perasaan saya, bila saya menghadapi cabaran dalam isu kesihatan mental kan. So sudah tentu semuanya sudah berubah sekarang lah bila saya sudah menerima pendedahan tentang isu kesihatan mental secara meluas sekarang lah. Dan basically kepercayaan kita terhadap isu kesihatan mental ini kan boleh dipengaruhi oleh komunikasi kita bersama dengan keluarga kita lah. Jadi bila kita punya keluarga membiasakan diri untuk membicarakan tentang isu kesihatan mental dengan anak-anak kah ataupun ahli keluarga yang lain kah, kita pun akan percaya yang isu kesihatan mental ini kan adalah normal untuk dibicarakan. So bila kita sudah menganggap perkara itu normal, kita pun akan semakin selesa lah untuk bercakap tentang isu kesihatan mental kepada orang-orang di luar sana kan. So basically itulah kenapanya terjadi kadang-kadang bila kita dengar ada anak yang menghadapi stres dan dia boleh develop itu stres menjadi depresi. Itu pun boleh disebabkan oleh kurangnya komunikasi lah antara anak dengan keluarga, sebab anak-anak tersebut tidak percaya bahawa isu kesihatan mental adalah satu isu yang mereka selesa boleh cakap lah. Ya, gitu. Betul. Macam Roland jawapan tadi, kalau dulu yang era 90-an dilahirkan, sama lah kita tuh kan. Dan memang dalam masa tu pendedahan berkenaan tentang kesihatan mental tu sangat kurang. Jadi nasib yang sekarang ini kita rasa macam pendedahan itu lebih meluas, dan saya rasa memang baguslah untuk bukan saja untuk orang-orang yang muda sekarang, tetapi orang-orang yang lebih sini daripada kita yang mungkin kurang pengetahuan berkenaan tentang hal ini kan. Dan seterusnya lagi, apakah cara ibu bapa untuk galakkan anak-anak kongsikan isu berkaitan kesihatan mental mereka? Nanti kita bincangkan tentang perkara ini. Kita berehat seketika. Kopi-Kopi FM. Masih lagi di sini bersama dengan saya Nera Kikiba dengan topik pada hari ini, kesejahteraan minda keluarga. Apakah kamu ambil peduli, bersama dengan Dr. Nur Farhana Ardila binti Aftar, psikologi klinikal, dan Rolande Sonam, wakil belia dari Pusat Belia Youth Prep Alam Mesra. Biasanya apabila seorang ibu bapa mau mulakan dorang punya perbualan ataupun cerita ini kan pasal kesihatan mental sama anak-anak dorang akan mempersoalkan soalan macam ni lah sama diri sendiri. Macam saya sebagai parent, saya mau bercakap pasal benda ini tentang isu kesihatan mental, tapi saya tidak tahu macam mana saya memulakannya sama ini anak-anak kan. Sebab mungkin kita takut dorang fahamkah, ataupun takutlah ada kerisauan yang tidak tahu bermain di fikiran anak-anak. Dan menurut Dr. Farhana pula, macam mana kita sebagai parents boleh memulakan perbualan dengan anak-anak dan apa langkah-langkah yang kita boleh ambil? Memang biasanya lah parents akan tanya soalan macam ni, macam mana mau cakap? Saya pun tidak pernah ada orang sebelum ni bercakap tentang kesihatan mental dengan saya. Jadi bila saya yang mau bercakap dengan orang, macam mana memulakan? Sebab dia agak kekok lah kan. Tapi again, saya ulang balik, bila kita berfikir tentang kesihatan mental, kita cuba fikirkan dia sama, kita layan dia sama seperti kesihatan fizikal. Kalau bilang hari ni sihat kah? Kaki itu okey kah? Emosi macam mana? Stres macam mana? Kasih dia seiringan dengan itu. Tapi kalau kita bercakap tentang kesihatan mental secara khususnya, dan kita rasa kita tidak tahu, it's okay. Kita ni kan manusia, bukannya semua benda kita tahu. Makanya ada pakar-pakar di luar sana kan yang memberi maklumat ni. Betul. Jadi kita jujur saja dengan anak-anak, sebab kadang-kadang anak-anak kita tu mungkin lebih tahu sebab mereka terdedah dengan social media, dengan internet, boleh Google apa semua. Jadi andainya lah parents ada yang di luar sana mahu memulakan benda ni, boleh buka topik tu dan jujur je dengan anak tu, bagi tahu. Cakap dengan anak, kamu tahukah tentang kesihatan mental? Baru kita dapat gauge lah, boleh kita dapat agak anak kita ni sejauh mana dia tahu. In fact, kalau kita beri ruang, kita bertanya pada anak dan anak tu memberi kita maklumat, itu satu komunikasi yang baik, di mana kita ada komunikasi dua hala. Saya sebagai parent mengaku yang saya tidak tahu, saya kurang tahu, kurang aware. Jadi saya mendapatkan pengetahuan ini daripada anak saya. Jadi bila anak boleh memberitahu kita,
Okay, sebagai parent, anak tu pun dapat rasa, oh, okay, parent saya ingin tahu, mahu tahu, jadi dia akan kongsikan part dia lah. Okay, jadi dari segi komunikasi, apa-apa pun in general, tapi today kita bercakap tentang mental health. Okay, kita give it space untuk berbincang secara dua hal lah. Bagi laluan tu untuk anak-anak tu, sampaikan apa yang diorang tahu. Bukan kita sejak yang mau jadi yang tahu, kan? Ada juga part-part yang anak tu lebih tahu. Betul, betul. Dan pada masa yang sama juga, sebagai ibu bapa ni, kita sebenarnya perlu lebih terbuka juga bahkan untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Ya, betul. Itulah kalau cakap pasal komunikasi, itulah saya rasa antara key dia lah, is kita bersediakah untuk mendengar anak-anak kita bercakap. Ada masa-masa saya bercakap, tapi bila anak tu memberi respon, kita bersediakah tidak untuk menerima respon itu. Betul. Kalau dia cakap, okey ke hari ni, kita sudah ada mindset, okey ni sejak mustahil ni. Jadi kita akan ada rasa sukar sikit di situ. Jadi bila kita bertanya, kita bersedia bahawa jawapan anak tu mungkin pelbagai, dan kita tahu, okey, saya open, saya bersedia untuk menerima apapun respon yang anak bagi. Dan lepas tu kalau saya tidak tahu, saya boleh cakap, okey, saya pun tidak pernah lagi ada dalam ini, kita sama-sama bincangkan benda ni dan mau tahu apa next step, apa yang perlu buat seterusnya. Macam itulah. Betul itu. Terima kasih kepada Dr. Nur. Dan sebagai seorang belia dan juga anak ni kan, kalau bagi Roland, macam mana bentuk dan contoh perbualan yang kamu harapkan dapat berjalan dengan family kamu pasal keadaan kesihatan mental kamu sekeluarga? Okey, sebagai seorang belia dan anak lah kan, saya mengharapkan agar keluarga saya akan menjadi lebih terbuka lah dalam bercakap mengenai isu kesihatan mental. Contohnya bila saya meluah kepada keluarga saya yang saya rasa stres, saya ingin satu perbualan di mana mereka akan bertanya, apa yang buat kamu stres, apa yang kami boleh tolong untuk kamu mengatasi rasa stres kamu, begitulah. Tapi ya kita tahu juga lah kan, sesetengah keluarga dalam kalangan masyarakat Sabahan ini, ayat-ayat yang begitu bukan ayat yang biasa diungkapkan bahkan, dan ada rasa janggal sikit cakap begitu. Mungkin keluarga boleh bagi ekspresi macam, saya bagi contoh situasi lah. Contohnya macam, contohlah kalau macam saya meluah, mak saya rasa stres, so belajar banyak betul assignment mau buat. Mungkin ibu bapa boleh cakap, bah kalau kamu rasa stres betul sudah, mungkin kamu boleh ambil masa untuk kasih rehat, kamu punya fikiran. Penting juga tu untuk mau jaga kesihatan minda kamu, begitu. Contohnya begitulah. So ayat yang simple begitu pun sudah menunjukkan yang keluarga kita peduli tentang kita punya keadaan kesihatan mental. So biasanya keluarga kita akan lebih banyak bertanya tentang keadaan kesihatan fizikal kita bahkan, dan adalah baik kalau keluarga kita boleh memulakan untuk bertanya tentang kesihatan mental kita jugalah. Tidak perlulah ayat-ayat yang susah untuk cakap atau tanya. Cukup sekadar macam mana pelajaran kamu sekarang, stres kah belajar. Kalau rasa stres, ingat-ingat juga mau ambil masa rehat lah, begitu. Dengan bertanya begitu secara tidak langsung, kita sebenarnya sudah menyentuh tentang isu kesihatan mental lah. Ya. Betul itu. Dan saya harap kepada anda semua di luar sana pun terus di sini bersama dengan kami di Kopi FM. Ada lagi banyak perkongsian yang ingin dorang kasih kongsi sama kamu orang berkenaan topik kita pada hari ini, iaitu kesejahteraan minda keluarga. Apakah kamu peduli? Jangan pergi mana-mana, terus stay di sini bersama dengan Nera, Kopi FM. Jangan lupa like Facebook page kami, type Kopi FM, terus tekan itu butang like. Masih lagi di sini bersama dengan saya Nera Kikiba, dan juga kita ada Dr. Nur Farhana dan Roland Sonam. Dan seterusnya kita mau cerita pasal peranan keluarga dalam membantu mengatasi isu kesihatan mental dalam kalangan anak-anak. Jadi mungkin ada yang pernah tertanya-tanya ataupun selalu tanya-tanya ini kepada sesiapa saja individu dalam sebuah keluarga yang memikirkan hal macam, kalau saya sebagai ahli keluarga sedar sesuatu yang sudah berlaku yang memberi kesan kepada kesehatan mental ahli keluarga saya, apa peranan saya ini sebagai keluarga untuk memberi bantuan kepada mereka? Mungkin Dr. Farhana boleh kasih share. Inilah biasanya yang parents risau. Kalau saya tanya anak saya dan anak saya cakap ada masalah, apa saya membuat? Jadi ini menjadi kerisauan yang mungkinlah menghalang parents untuk bertanya kadang-kadangnya kan. Okay? Tapi know that
sebagai parents, kalau sebab tu lagi tak ada pakar kan, kita tidak pun expect semua orang di luar sana tahu apa mau buat, bukan pun mau merawat dia, bukan pun mahu menyelesaikan masalah tu, tetapi signal, again saya cakap komunikasi ataupun signal yang kita send kepada anak tu is saya ada di sini bersama-sama dengan kamu. Itu signal dia, macam mana pun kita sampaikan, tapi yang penting message itu sampai across pada anak tu. So first of all, kita jadi pendengar, kita faham betul-betul proses. Juga bukan kita bila kita mau open mind tentang kesihatan mental ni, kita bersedia, kita dengar apa yang dia alami, apa yang dia hadapi. Okay, jangan kita terlampau tergesa-gesa. Okey sejak betul, okey begini sejak, senang sejak, kami pun dulu begitu. Tidak tergesa, sebab keadaan itu agak berbeza. Kita fokus untuk memahami dia punya perspektif, apa yang dia alami itu yang paling penting lah, okay, untuk bersama-sama dengan dia. Tapi secondly, okay, sokongan ataupun apa yang kita boleh buat kepada individu yang ataupun anak-anak yang menghadapi isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental ni, dia tidak semestinya sama. Tidak ada jawapan yang saya boleh cakap, okey untuk semua orang kamu kena cakap macam ni, untuk semua orang kamu kena buat macam ni. Sebab setiap orang tu pengalaman dia berbeza. Jadi, okay, yang paling second, okay, tadi saya cakap is bersama-sama dengan dia. Yang kedua is bertanya dengan dia. Okay, tanya, okay, saya dengar sudah, saya faham sudah, saya boleh bayangkan sudah apa yang kamu hadapi, dan saya mau tolong, tapi kau bagi tahu saya macam mana, apa yang saya perlu buat, apa yang kita perlu buat untuk bantu kau. Mungkin dia akan cakap, tiada juga, saya mau meluah saja, atau mungkin entahlah, mungkin saya perlu rehat sikit, ataupun mungkin saya mau jumpa doktor. Kita mendengar dan kita cuba usahakan ke arah itu. Jadi dua benda lah, bersama-sama dengan dia, okay, signal kita hantar. Yang kedua lah, kita tanya dia apa yang dia perlukan daripada kita sebagai parent. Betul itu. Dan apa pula pendapat Roland kalau sekiranya kamu menghadapi cabaran dalam aspek kesihatan mental? Apa bantuan yang kamu harapkan dari keluarga kamu? Okey, kalau saya secara peribadi, kalau saya menghadapi cabaran dalam kesihatan mental, isu kesihatan mental, paling penting saya ingin keluarga saya fahamlah tentang fasa sukar yang saya sedang lalui. So, secara peribadi, saya suka bersendirian bila saya menghadapi masalah. Bukan sebab saya tidak mau mencari sokongan emosi, tetapi saya perlu masa untuk menenangkan diri saya dengan bersendirian. Dan bila sudah okey sikit, saya ingin keluarga saya untuk bertanya kabar dan mempunyai masalah untuk diluangkan bersama saya, untuk berbual dengan saya tentang masalah yang saya hadapi yang menyebabkan saya rasa stres. So, sebab bila kita meluah, kita boleh mengurangkan bebanan yang kita tanggung dalam hati kan. Ya, dan terima kasih atas perkongsian kepada Roland tadi itu dan juga Dr. Farhana. Dan seterusnya, mungkin ada keluarga yang kurang tahu cara macam mana untuk menolong, dan apabila dorang tidak tahu cara mau tolong, keluarga pun mula tidak peduli. Sudah kalau ada yang pandai pergi minta tolong sama orang lain, okey lah kan. Tapi ada juga yang tidak tahu macam mana mau minta tolong. Jadi kalau Dr. Farhana pula kan, boleh doktor kasih share apakah sokongan yang boleh diberikan kepada oleh orang sekeliling seperti jiran untuk bantu. Untuk orang sekeliling ni, okay, saya rasa ini applicable lah untuk semua lah pendengar di luar sana kan. Sebab at any point kita boleh jadi orang pertama tempat seseorang tu meluahkan. Jadi first of all, kita ambil tahu tentang kesihatan mental. Okay, second of all, kita bersedia, open minded kan, kita bersedia untuk menerima. Okay, anyone boleh. Contohnya macam saya bagi tahu lah, saya terjatuh patah kaki, dan kita tahu sudah apa mau buat. Jadi sebagai ahli masyarakat di luar sana, bila ada orang, okay, saya ada isu ni, saya ada saya rasa macam ni, dan kita mau tahu, okay, inilah kesihatan mental, di mana, apa kita perlu buat. Jadi dia punya resources tu, ambil tahu di mana kita boleh cadangkan dia, okay, untuk pergi dapatkan rawatan profesional. Tetapi kalau dia cuma mahu support, then it's the same thing sebagai mana-mana, sebagai kawan, sebagai ibu bapa, is kita jadi pendengar terlebih dahulu, kita ambil tahu dan kita bersama-sama dengan dia. Mungkinlah kita boleh cakap, bagi support dia. Okay, kalau tidak dapat lagi, datang lagi balik ya. Nanti saya tanya lagi balik, bagi kita check in lah, how are you again later on. Kalaupun dia sekadar meluahkan, tapi kita sudah alert kan, kita sudah tahu, okay, saya tahu ni mungkin ada kesalahan mental, mungkin dia datang sekali, dan next time kita jumpa lagi dia, atau kita tidak jumpa, kita teringat untuk bertanya khabar. Ya, betul tu. Dan kalau bagi Roland pula sebagai seorang belia, apa yang Roland boleh buat untuk membantu diri dan rakan-rakan untuk memelihara kesihatan mental ini? Okey, sebagai seorang belia,
dalam membantu diri saya sendiri untuk memelihara kesihatan mental saya akan terus memperkukuhkan ilmu kesihatan mental dalam diri saya lah dengan mempelajari lebih dalam lagi tentang kesihatan mental. Kita tahu kerana kurangnya informasi dan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan mental dalam kalangan masyarakat kita, hal begitulah yang sebenarnya membuatkan sesetengah orang menafikan keadaan kesihatan mental mereka jika mereka menghadapi cabaran dalam isu kesihatan mental. So untuk rakan-rakan saya pula, saya akan advocate lah atau menyebarkan informasi tentang kepentingan menjaga kesihatan mental kepada mereka. Saya akan memulakan perbualan mengenai kesihatan mental dengan mereka supaya lebih ramai masyarakat yang sedar it is okay not to be okay, dan adalah okey untuk meminta bantuan serta mencari sokongan emosi. Dan paling penting, saya akan sedia mendengar bila mana rakan saya memerlukan seseorang untuk meluahkan perasaan mereka. Berkata pepatah Inggeris, a friend in need is a friend indeed. Kawan yang baik adalah kawan yang akan berada bersama kamu bila kamu memerlukan sokongan. Ya, betul itu. Terima kasih perkongsian daripada Dr. Nur Farhana dan juga Roland. Dan juga hari ini sangat informatif kita punya topik kan. Jadi saya harap kepada anda di luar sana pun jangan malu untuk kongsikan dan jangan rasa orang bilang yang mungkin ada yang ingin meluahkan sama kita. Kita jangan rasa macam yang tidak mau dengar lah. Dan kita perlu orang bilang buka hati dan lebih memahami, belajar untuk memahami seseorang yang mempunyai orang bilang isu kesihatan mental ini. Dan kepada anda semua di luar sana, kita akan berehat seketika. Sekejap lagi mereka akan kongsikan perkhidmatan ataupun pertolongan yang ditawarkan kepada masyarakat ini. Kita berehat dulu, layan-layan dulu lagu seterusnya di Kopi Kopi FM. Kita juga ini. Jangan lupa like Facebook page kami, type Kopi Kopi FM, terus tekan butang like. Masih lagi di sini bersama dengan kami di Kopi Kopi FM. Dan selain sokongan yang Dr. Farhana telah kongsikan yang tadi itu kan, adakah terdapat mana-mana pihak yang masyarakat boleh cari untuk meminta sokongan dari segi kesihatan mental, hospital ataupun konselor dan sebagainya? Jadi itu step yang seterusnya. Kalau tadi kita cakap tentang macam mana parents, macam Najira ataupun orang lain boleh memberi sokongan, because at a certain level, okay, kalau dia memang betul-betul memerlukan perkhidmatan profesional ataupun kalau kita pun tidak tahu sudah macam mana mau bantu dia, it's the next step lah untuk mendapatkan bantuan secara profesional. Tapi ada juga yang sebelum dia pergi tu dia masih lagi rasa risau-risau. Okay, so kita ada, setahu saya lah, kita ada hotlines yang kita boleh call. Kalau tidak silap saya, Befrienders ada, saya rasa daripada Youth Prep pun ada juga line yang kita boleh call, di mana kita call mungkin at the first stage kita cuma mahu bercakap, kita mahu meluahkan, kita mahu share, and after that yang answer call tu diorang boleh guide untuk step seterusnya. Itu satu laluan lah. Okay, NGOs yang run this kind of hotline saya rasa. Tapi kalau kita sudah bersedia untuk directly mencari perkhidmatan, sama juga, again saya repeat, sama juga macam kesihatan fizikal. Kita pergi mana? Kita pergi jumpa doktor dulu. Kan demam kan jumpa doktor. So kesihatan mental ni pergi jumpa doktor. Bagi tahu doktor tu ke isu yang kita hadapi, dan doktor tu akan refer kita kepada pakar ataupun departmen yang berkenaan. Itu kalau hospital kerajaan, jadi maksudnya bermula daripada klinik kesihatan, ataupun kalau swasta pun boleh pergi ke mana-mana doktor lah. Doktor tu akan tahu di mana mau refer. And then next adalah kalau orang pergi private, okay, kadang-kadang counselor ada, psychiatrist ada, psychologist ada, itu boleh Google dan ada rata-rata lah boleh pergi directly. Tapi kita again, sebab saya sangat suka kasih sama dia, itu kita punya dengan physical kesihatan fizikal, jadi kita treat it the same way. Pergi doktor, doktor tahu. Okay, betul. Terima kasih kepada Dr. Farhana. Dan selain daripada itu, mungkin Roland boleh kasih share perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pusat Belia Youth Prep yang berkaitan dengan kesihatan mental belia pula ini. Okay, so kepada para belia yang belum lagi pernah mendengar tentang Pusat Belia Youth Prep, so Pusat Belia Youth Prep adalah sebuah pusat belia yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada para belia. Antara perkhidmatan sokongan emosi atau kesihatan mental yang ditawarkan di Pusat Belia Youth Prep ialah talian kawan ba. Talian kawan ba ialah talian khas untuk para belia yang mereka boleh hubungi untuk meluahkan perasaan, mencari kawan bercerita dan mendapatkan sokongan emosi. Talian kawan ba beroperasi dari hari Isnin hingga Sabtu dari jam 8 pagi hingga 10 malam lah. So untuk menghubungi talian kawan ba, kawan-kawan boleh hubungi
nombor 012-775-3020. Saya ulang ya, 012-775-3020. Boleh call, boleh message dan WhatsApp pun boleh lah. Okay. So pusat belia Youth Prep juga dia menawarkan perkhidmatan counselling. So sekiranya kawan-kawan ingin mendapatkan perkhidmatan counselling, kawan-kawan boleh menghubungi Pusat Belia Youth Prep untuk membuat appointment counselling dengan kaunselor berdaftar kami. So YPC boleh dihubungi di nombor 014-866-0224 atau melalui social media YPC di Facebook page Youth Prep Center Alam Mesra dan di Instagram YPC Alam Mesra. Okey, terima kasih dan kamu boleh kontak saja melalui info yang telah dikongsikan oleh Roland tadi. Okey, soalan yang ingin saya tanya kepada Dr. Farhana lagi kan, bagi doktor, apakah cara yang kita boleh buat ini supaya orang ramai ataupun masyarakat boleh jadikan ini topik kesihatan mental sebagai satu topik yang biasa, yang normal, yang kita boleh cerita di mana-mana saja, yang orang tidak akan malu ataupun takut untuk cakap pasal ini isu. Jadi tadi saya dah sebutkan berulang kali kan, yang cakap samakan dia dengan kesihatan fizikal. Jadi setiap kali kita berfikir ataupun bertanya tentang kesihatan fizikal, kita selitkan dia sekali. Kesihatan mental pun di situ. Kadang-kadang kalau kita lawat orang, pergi contohnya orang yang tidak sihat, apa khabar sedar, macam mana sedar badan, macam mana, sama juga macam mana emosi, macam mana perasaan dia, dalaman dia okey juga sebab bila ada masalah kesihatan fizikal, pastinya ada stres, pastinya ada perubahan emosi. Itu kita tanyakan juga sekali kan dia. Secondly, dari segi yang dari awal tadi kita cakap tentang definisi apa yang dimaksudkan dengan kesihatan mental ni, disamakan dengan gila lah, quote unquote, perkataan gila, which is saya cakap tadi kan tidak. Jadi dia bukan hilang waras tu mungkin ada salah satu sedikit saja aspek, tapi sebenarnya skop dia sangat-sangat luas. Lebih ramai yang bercakap tentang kesihatan mental sekarang melibatkan anxiety dengan depression, tidak pun melibatkan hilangnya kewarasan tu. Jadi kadang-kadang orang takut. Jadi bila orang takut, orang tidak mahu bercakap sebab dia mengelak daripada topik tu. Sebenarnya dia bukan benda yang kita perlu takutkan. In fact, benda yang kita mahu tahu. Jadi kita ambil tahu, gain lah knowledge tu, cari maklumat. Kalau ada yang kita belum tahu, saya rasa kita boleh reach out to mana-mana social media, boleh tengok, boleh ada tempat, pastinya ada tempat yang bertanya ataupun tempat yang untuk dirujuk lah untuk bersoal. Betul. Dan saya rasa masih lagi ada tu stigma kan, stigma di kalangan masyarakat berkenaan tentang isu kesihatan mental, yang takut untuk bercakap, takut ini itu dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Roland dan juga Dr. Farhana kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Nera pada hari ini di Kopi-Kopi FM, dan saya harapkan semoga perkongsian pada hari ini dapat memberikan kesedaran yang lagi meluas kepada masyarakat di luar sana, terutamanya untuk orang-orang muda lagi ini. Dan mungkin ada apa-apa yang ingin lagi dikongsikan kepada Roland dan juga Dr. Farhana sebelum kita berundur diri di segmen Kopi-Kopi FM. Okey, kalau dari saya sendiri, dari persepsi seorang belia lah kan, saya cuma mau menyampaikan message kepada kawan-kawan di luar sana lah. So, kesihatan mental adalah satu aspek penting yang kita perlu jaga dalam kehidupan seharian kita. Kesihatan mental adalah sama penting untuk dijaga seperti mana kita mahu menjaga kita punya kesihatan fizikal. So, bila mana kita merasa stres ataupun memerlukan sokongan emosi, kita jangan malu-malulah, kita jangan takut untuk meminta bantuan daripada orang yang kita percaya supaya kita punya keadaan kesihatan boleh diperbaiki dengan lebih baik lagi lah dari masa ke semasa. Dan terima kasih. Mungkin doktor ada ingin share lagi apa-apa? Saya mungkin last lah kan, untuk hari ini, setelah yang kita bincangkan hari ini, untuk kita di luar sana, untuk kita bantu dari segi mengurangkan stigma ni, kita jadilah orang yang kalau orang approach saya, orang tanya saya mahu orang yang memberi sokongan. Sebab banyak kes, kalau kita bacalah kes secara keseluruhannya, orang cakap biasanya dia sudah cuba bertanya, dia hint kepada sesiapa, tapi orang yang ni macam tidak validate, macam abaikan. Ini cakap kuat saja, okey saja, abaikan saja. Jadi kita tidak mahu jadi orang yang terlangkah-langkah atau yang tidak memberi sokong. Kita mahu jadi orang yang pertama yang dia approach tu, kita jadi orang yang okey, saya mendengar,
apa yang kita perlu buat, saya ada bersama-sama dengan kamu untuk support kamu through the journey lah. Okay, so dengan mengambil tahu lah dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Ya, Itu saja. betul. Thank you so much Dr. Nur Farhana dan juga Roland. Dan kepada anda semua di luar sana, boleh dengar ulangan Temu Bual ini pada hari Sabtu nanti. Okey, pada masa yang sama. Dan jangan lupa juga kongsikan kita punya topik ini, kasih kongsi kepada kawan-kawan, family dan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan, yang betul-betul ingin mendapat pengetahuan tentang topik kita berkenaan tentang kesejahteraan minda keluarga. Apakah kamu ambil peduli? Dan jangan pergi mana-mana, terus setia di sini bersama dengan Nera Kopi FM. Kita juga bye ni.